berkenaan tentang bulan pengguna kebangsaan. Sepanjang bulan Mac ini disambut untuk bulan pengguna kebangsaan, sudah pastinya isu-isu pengguna, kesedaran pengguna juga turut diberikan perhatian. Untuk itu saya amat bersahati untuk bersama dengan yang berbagi, Datin Ros Zaniza Wahab yang juga merupakan Timbalan Ketua Setiausaha Pendaya Upayaan Pengguna Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Kapitan HEP. Assalamualaikum, selamat pagi Datin. Apa khabar? Assalamualaikum. Alhamdulillah. Selamat menyambut bulan pengguna kebangsaan. Ya, terima kasih Ismail. Terima kasih juga pihak Kapitan HEP bersama dengan kami pada pagi ini. Molek kiranya untuk kita mulakan berkenaan tentang sambutan bulan pengguna kebangsaan, apa yang boleh kita ceritakan pada awalnya, Datin? Okey, sebenarnya Ismail, sambutan bulan pengguna kebangsaan ini telah bermula daripada 1 Mac lagi. Ya. Dan kita dah berbagai program telah diatur. Antaranya di peringkat negeri, daerah dan juga di peringkat tempatan. Kita ada program-program kepenggunaan, ceramah, kita ada kuis kepenggunaan dan kita melibatkan semua peringkat umur, kaum untuk terlibat sama untuk menjayakan dan memeriahkan bulan pengguna kebangsaan dan juga Hari Pengguna Kebangsaan. Alhamdulillah. Kita banyak sambutan sebenarnya, Datin. Kalau kita lihat hari itu, tempoh hari, Hari Wanita, sambutan dan sebagainya. Apa tujuan utamanya untuk bulan pengguna ini disambut secara penuh dalam tempoh 1 bulan itu? Okey, terima kasih Ismail. Kalau kita ada sambutan Hari Wanita, yang mana khusus kepada kaum wanita, hak-hak dan perlindungan untuk wanita, apa salahnya untuk kita ada juga Hari Pengguna Kebangsaan ataupun bulan pengguna kebangsaan, sebab pada masa ini kita ada 32.4 juta rakyat Malaysia, Ismail, dan 32.4 juta rakyat Malaysia itu adalah semuanya pengguna. Ya, baik wanita, lelaki, kanak-kanak, muda, tua, semuanya pengguna. Jadi disebabkan oleh itu, maka kerajaan bersetuju untuk menjadikan untuk mengisytiharkan 15 hari bulan Mac setiap tahun sebagai Hari Pengguna Kebangsaan, dan sempena dengan itu keseluruh bulan Mac itu dijadikan sebagai bulan pengguna kebangsaan bagi mempergiatkan aktiviti-aktiviti kepenggunaan dan bagi memberikan kesedaran kepada pengguna mengenai hak-hak mereka. Ya. Dan banyak haknya. Ya, banyak hak. Dan sambutan Hari Pengguna Kebangsaan di Malaysia ni adalah selari juga dengan sambutan Hari Hak-Hak Pengguna Sedunia 2022 yang juga jatuh pada setiap tahun pada bulan Mac, iaitu pada 15 Mac. Ya, kalau disebutkan Datin tadi, antara hak-hak yang mungkin boleh kita kongsikan bersama dengan penonton, hak untuk mendapatkan maklumat, hak untuk memilih, mendapatkan barangan dan perkhidmatan yang selamat, hak untuk didengari, memenuhi keperluan asas, ganti rugi, pendidikan pengguna, persekitaran nasihat. Bukan hanya bercerita tentang harga barang, tapi Hari Pengguna dan juga bulan pengguna ini lebih kepada hak kita sebagai pengguna dan juga sebagai masyarakat. Untuk tema yang dipilih bagi sambutan tahun ini, bagaimana pula, Datin? Tema yang kita pilih untuk tahun ini, Ismail, adalah selari dengan tema Hari Hak-Hak Pengguna Sedunia. Ya, kita adaptasikan tema untuk Hari Hak-Hak Pengguna Sedunia adalah Fair Digital Finance. Ya, kesesamaan dan juga perlindungan kepada pengguna yang menggunakan platform digital pada masa ini. Jadi kita adaptasikan tema Hari Pengguna Sedunia itu dengan lokaliti kita, dengan masyarakat kita. Jadi kita memilih tema digitalisasi pengguna untuk tahun ini, yang bagi memperkukuhkan dan memantapkan pengetahuan dan juga kesedaran pengguna kepada perlunya untuk kita membudayakan pembelian atas talian secara selamat. Okey, kalau ramai yang di luar sana ingin mengetahui dengan lebih lanjut antara aktiviti pelbagai pengisian yang akan dilakukan bersempena dengan sambutan, mungkin boleh dikongsikan juga, Datin. Okey, sebelum tu Ismail, saya ingin berkongsi dengan penonton-penonton TM pada pagi ini. Sambutan Hari Pengguna Kebangsaan jatuh pada hari ini, 15 Mac, dan esok adalah
pelancaran advokasi pengguna menggunakan medium pengangkutan awam. Besok ada majlis pelancaran di stesen MRT Kajang yang mana Yang Berhormat Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hak Ehwal Pengguna, Timbalan Menteri dan juga pengurusan tertinggi akan melancarkan program advokasi kepenggunaan menggunakan medium MRT ni, pengangkutan awam, dan kami akan bersama-sama dengan pengguna MRT esok dan kita akan bersembang santai dengan pengguna dalam train berkenaan dan train itu akan berhenti di stesen Aeon Maluri. Okey. Dan kita akan turun di situ. Sepanjang perjalanan itu juga akan dilakukan sembang-sembang santai juga. Ya, akan melakukan sembang-sembang santai ya untuk berkenalan dengan pengguna-pengguna MRT dan kita bersedialah untuk mendengar ya cadangan-cadangan, idea-idea daripada masyarakat ya ataupun pengguna-pengguna MRT yang sudi berkongsi dengan kami lah untuk mempertingkatkan dan menambah baik kepenggunaan dalam negara kita. Ya, mungkin banyak cadangan dan juga buah fikir akan dikongsikan nanti. Ya, selepas 16 Mac nanti, Ismail, minta maaf, kita akan ada kemuncak pelancaran Hari Pengguna Kebangsaan. Pada 16? Besok menggunakan MRT. Pada 26 Mac kita ada kemuncaknya. Kita akan buat di New Central dan itu pelbagai program kita rancang di New Central tu macam-macam ya, ada troli cabaran troli pengguna, ada kuis kepenggunaan ya, ada ceramah-ceramah bagi mempertingkatkan kesedaran pengguna selari dengan tema yang telah kita pilih. Datin, ini kita ingin ketahui berkenaan tentang apa yang perlu dilakukan oleh pengguna dalam perihal untuk menggunakan hak mereka ataupun sekiranya hak mereka itu dicabuli ataupun hak mereka itu tidak dihormati sebagai seorang pengguna. Okay. Sebelum itu, Ismail, izinkan saya untuk menjelaskan ya. Terdapat 8 hak pengguna ya. Antaranya lah kalau boleh saya kongsikan di sini. Hak pengguna yang pertama adalah untuk mendapatkan keperluan asas, iaitu seperti makanan, tempat tinggal, pakaian, pendidikan. Dan hak pengguna kedua adalah untuk mendapat maklumat berhubung dengan barangan dan juga perkhidmatan yang dibeli atau diterima. Ketiganya adalah hak untuk didengari. Ya, untuk mereka menyumbangkan ya apa saja cadangan ya, idea bagi membantu memantapkan aktiviti kepenggunaan dalam negara. Dan yang ketiga adalah hak untuk mendapat tebus rugi. Sekiranya mereka tidak berpuas hati dengan barangan dan perkhidmatan yang diperolehi, maka mereka ada saluran-salurannya yang disediakan oleh kementerian untuk mereka membuat aduan. Jadi supaya mereka dapat menyalurkan aduan ataupun ketidakpuasan hati mereka menggunakan saluran yang betul dan antara sekiranya saluran aduan itu tidak dapat menyelesaikan masalah mereka, mereka boleh pergi ke Tribunal Pengguna Malaysia yang mana mereka boleh menuntut ganti rugi berdasarkan kelaikan yang diperuntukkan oleh undang-undang. Banyak saluran yang boleh digunakan. Banyak saluran Ismail yang boleh digunakan. Pesanan mungkin Datin kepada penonton dan juga mereka yang sudah menonton pada ketika ini berkenaan tentang hak pengguna dan juga bersempena juga dengan sambutan Bulan Pengguna Kebangsaan, Datin. Okey, saya ingin mengalu-alukan ke semua pengguna, semua rakyat Malaysia untuk bersama-sama dengan kita meraihkan dan memeriahkan lagi Bulan Pengguna Kebangsaan dan juga Hari Pengguna Kebangsaan. Saya menjemput tuan-tuan dan puan-puan untuk hadir bersama esok bersama kami di stesen MRT Kajang dan pada 26 Mac ya kita akan membuat pelancaran ya kemuncak Hari Pengguna
pengguna kebangsaan di Plaza New Central, Kuala Lumpur, ya, bersebelahan dengan KL Central. Jadi kami sangat mengalu-alukan banyak program aktiviti yang kita rancang, ya, berbagai hadiah kita sediakan. Begitu juga kita buka gerai-gerai pameran, ya, booth yang boleh mendapat boleh pengguna mendapatkan maklumat, ya, saluran-saluran aduan yang boleh mereka gunakan, dan mereka juga boleh datang untuk membuat aduan lah sekiranya mereka tidak mendapat sekiranya ada barangan perkhidmatan dibeli melalui atas talian yang mungkin tidak mematuhi ataupun sama dengan apa yang telah dijanjikan oleh pengiklan dalam media-media sosial. Okey, satu perkongsian yang baik. Selamat sambutan untuk Bulan Pengguna Kebangsaan. Terima kasih Datin kerana bersama kami. Itu dia Datin Ros Zanina Wahab yang juga merupakan Timbalan Ketua Setiausaha Pendaya Upayaan Pengguna KPDNHP bersama kami. Terima kasih Datin. Terima kasih Ismail.